Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ummul kitab Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, Syekh Daud Al-Fatani, bersabda ia, ni Nabi bersabda, kalam Nabi. Siapa nak jumpa Nabi, perbanyak selawat. Sesiapa kasihkan Nabi, perbanyak selawat. Sesiapa kasihkan Allah, cintakan Allah, perbanyak zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Kalau sayangkan Allah, cintakan Allah. Kalau cintakan diri sendiri, ya, sayangkan diri sendiri, perbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Paling pendek, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Satu hari 1000 kali. Ya, ada baca tak hari ni 1000 kali istighfar? Kalau nak mudah, baca sekali, dia dapat khafiatnya, kelebihannya baca astaghfirullahal azim 1000 kali. Ulama bagi tahu, bacalah penghulu istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca sekali seperti dia baca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim 1000 kali. Sesiapa perbanyak istighfar, Allah tutup aib dia. Sesiapa perbanyak istighfar, dia dalam keampunan Allah. Sesiapa perbanyak istighfar, hajat-hajat dia Allah makbulkan. Kalau nak anak, cepat dapat anak. Nak kahwin lagi, tambah bini, cepat dapat bini nombor 2. Tuan-tuan, perbanyak istighfar. Ni tak ada rokok banyak, rokok vape, rokok vape, rokok vape sampai mati. Banyak istighfar, banyak minta ampun. Ni masih lagi bulan Muharram, tak silap kan? Bulan Muharram ni dia ada wirid dia. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya baca wirid ni banyak-banyak, Allah panjangkan umur dia pada tahun ni. Nanti jumpa tahun hadapan. Nak pendek umur, tak payah beramal soleh. Tenang tuan-tuan. Sebab itu manusia dalam kubur ni, sekarang orang takut pergi kubur. Tambah pula dekat Pulau Pinang ni ada Pontianak, tuan-tuan. Pontianak ni sebenarnya banyak Pontianak yang bawa anak dara orang, naik betul Y-Suku, RZ, Y16 tu. Dia bawa anak dara orang, belum nikah dah bawa bini orang, bawa bini orang, anak dara orang, bawa janda. Itulah bawa Pontianak tu. Itulah Pontianak, tuan-tuan. Memang siapa tentang Pontianak ni, hantu kubur ni, hantu raya ni memang ada dalam kitab. Kita kena percaya. Syaitan ni dia memang ada. Syaitan ni dia ada dua kaedah.
Satu, syaitan ni, jin ni, dia dengan jalan yang kita tak nampak. Kita cuma nampak dia bergerak-gerak, dia menggerakkan langsir, dia menggerakkan botol, dia menggerakkan motor, menggerakkan batu. Dia jin yang kita tak nampak, cuma dia menggerakkan sesuatu benda. Satu lagi jin, syaitan ni kita nampak apabila dia menjelma. Dia menunjukkan dirinya. Itulah dua kaedah tentang jin dan syaitan. Tuan-tuan. Kemudian bersabda ia, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam. Perempuan yang Islam. Betul, Islam ni, makna Islam, alif, sim, lam, alif, mim, Islam. Islam itu menurut akan perintah. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, keseluruhannya. Kalau kamu nak selamat dunia dan akhirat, ikutlah Islam sepenuhnya. Ya. Pergaulan, pernikahan, jual beli, sembahyang, perniagaan, semua ikut Islam. Selamat, tuan-tuan. Pakaian, selamat bila kita ikut Islam, ya. Ni tak ada. Atas ikut Islam, pakai tudung. Bawah pakai skirt, bawah ikut kapi, ya. Ada orang perempuan macam tu, tuan-tuan. Ya. Masa dekat Mekah, dekat Madinah, ikut Islam. Pakai telekung. Orang perempuan pergi mana-mana, pakai jubah. Pergi hotel, pakai jubah. Pergi beli buah kurma, pakai tudung labu. Pergi masjid, pakai telekung. Balik Malaysia, buka balik. Kalau orang lelaki pula, pergi Mekah, pergi Tanah Haram. Pergi hotel, pergi masjid, pakai serban. Nak sembahyang jemaah, bersugi. Balik hotel, masuk bilik, rokok dulu. Keluar hotel, nak pergi masjid, sugi balik. Balik Almar Jaya, kain sugi hilang balik. Kain sugi ni tuan-tuan, dia banyak kelebihan. Orang tuan buka dalam kitab Risalah Tauhid, apabila orang itu tengah sakaratul maut, bertarung dengan mati, bertarung dengan roh nak keluar, ulama suruh disugikan kepada orang yang sedang bertarung dengan mati, agar dia boleh sebut la ilaha illallah. Kalau dia sembahyang 2 rakaat, 1 rakaat, digandakan 70 rakaat. Orang beramal kai sugi, cegah mata dia. Orang beramal kai sugi, lambat sakit tulang belakang. Orang beramal kai sugi, mati boleh sebut la ilaha illallah. Orang beramal kai sugi, percakapan hikmah. Orang beramal kai sugi, digeruni oleh jin dan syaitan. Orang beramal kai sugi, cerdik akalnya. Orang beramal kai sugi, menghadam makanan-makanan di dalam perutnya. Banyak kelebihan kai sugi. Balik masjid, balik surau, JPG buat rock block, polis buat rock block, lesen lupa bawa, boleh tahan. Berhenti. Sugi depan JPG. Allahumma takhir fami wa nawir qalbi wa harim jasadi alan nar. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sugi. Lesen mana lesen? Diam. Tapi yang cakap diam. Sugi je. Lesen mana? JBJ tak jadi saman. Dia kata jangan saman orang ni. Orang ni tak ada duit. Kayu pun dia makan. Ini kelebihan beramal sunnah Nabi. Tuan-tuan tengok di Mekah, di Madinah, di tepi Masjidil Haram, tepi Masjid Nabawi, orang duk jual kereta mainan, jual tudung, jual jam, jual apa. Bila polis Arab datang, orang lari, semua lari. Orang jual kain sugi, tak lari. Polis Pak Arab tak kacau orang jual kain sugi, sebab dia sunnah Nabi. Ni kelebihan sunnah Nabi, tuan-tuan. Beramal sunnah Nabi.
Ya, sunnah Nabi dia banyak. Tak mampu pakai serban, tak mampu nak berkahwin lebih 2 3, amal kaki sugi. Tak mampu amal kaki sugi, sarung kasut kaki kanan. Tak mampu sarung kasut kaki kanan, jumpa orang bagi salam. Ya, jumpa orang kadang malas nak bagi salam, selalu jamu orang makan. Banyak sunnah Nabi. Ya, balik rumah salam bini, cium tangan bini. Balik rumah salam bini, cium kening bini. Balik rumah salam bini, cium pipi bini. Kalau orang perempuan tu, suami balik rumah, cium kening suami, cium pipi suami. Ya, sunnah Nabi ni banyak, tuan-tuan. Ya. Tadi ada cium kening bini. Aku tak sempat cium, aku jauh, tuan-tuan. Aku cium secara aura, tuan-tuan. Ya. Ada cium kening bini, cium. Kalau bini tu nak selalu rindukan suami, tuan-tuan selalu cium kening bini. Ya. Tangan isteri kena cium. Tuan-tuan, cium. Ni tak ada hadis, tapi ulama suruh cium. Ulama suruh cium tangan isteri, tapi hadis suami mencium kulit-kulit dan tubuh isteri, maka gugur dosa. Tuan-tuan, ya. Balik rumah cium. Ya. Hak. Bini marah, ya. Tu orang lelaki ni, masa dia belum nikah, dia buaya. Ni buaya dulu ni. Semua yang cakap pun buaya. Anak dara orang nak mengorat, cikgu nak mengorat, ustazah nak mengorat, janda nak mengorat, semua nak mengorat. Semua suka. Bila dah kahwin, dia tak jadi buaya dah. Dia jadi cicak. Ni cicak, semua cicak. Sama kita cicak, tuan-tuan. Ya, cicak ni kan dia takut. Dia ada nampak benda dia lari, nampak benda dia lari. Ya, orang perempuan pula masa dia baru nikah, dia kucing. Dia suka nak manja dengan suami. Ya, Allah. Semua dia jilat. Ketiak suami pun jilat. Kucing, tuan-tuan. Ya. Peha dia gentir sana, gentir sini. Masa dia baru kahwin, dia kucing. Bila dia dah kahwin lama, ada anak, ada cucu, dia harimau. Suka-suka nak mengaum. Ya. Tak duit. Ya. Tu sambil masjid monyok. Ya, tadi kena marah dengan bini, ya. Kalau buka dalam kitab tasawuf, buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, sesiapa yang dia kena marah dengan isteri, sesiapa yang dia kena marah dengan suami, sesiapa yang dia kena marah dengan manusia yang lain, dengan jiran-jirannya, dia sabar. Hadis ni daripada Imam Bukhari, aku baca dia punya makna ya. Siapa yang dia sabar atas kemarahan orang lain kepadanya, maka Allah memberikan dia istana di dalam syurga di tepi sungai. Tu dalam syurga tak ada rumah murah, tak ada rumah teres, tak ada. Dalam syurga tak ada rumah setenggan, dalam syurga tak ada rumah flat, dalam syurga tak ada kondo, dalam syurga tak ada rumah-rumah yang biasa-biasa. Dalam syurga semua istana. Ni duduk dalam majlis ilmu ni, hadis sahih. Siapa duduk dalam majlis ilmu, malaikat dalam syurga, dia tengah renovate syurga. Dia tengah renovate istana. Dia tengah renovate istana, mahligai-mahligai dalam syurga milik tuan-tuan. Bila dia berhenti renovate, bila dia berhenti memperbaiki tentang istana dalam syurga Allah, apabila kita mati. Dan ada lagi istana, orang ni dah mati, malaikat menghias istana dengan emas-emas syurga. Siapa dia? Iaitu hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang perbanyak sedekah. Dalam hadis sebut sedekatun wa jariyah, sedekah jariyah. Dia dah mati, mengalir dia punya amal-amal di dalam kubur, mengalir di dalam syurga Allah. Perbanyak sedekah, tuan-tuan, ya. Ini tak ada kudukut punya orang, ya. Beli rokok boleh mahal-mahal, beli sport rim boleh mahal-mahal, beli baju boleh mahal-mahal, tapi sedekah Allahu Akbar, RM2, RM5, RM2, RM5, RM2, RM5. Beli sport rim kereta RM4,000. Tuan-tuan, ya. Beli TV RM2,500. Tuan-tuan, beli handphone RM3,000, RM2,000, steady ya, beli dunia. Tapi beli akhirat, kita sayang harta. Ya. Allah tak tunjuk syurga neraka, bro. Allah tak tunjuk. Sebab itu masjid satu tingkat je pun, naik tangga baru 3 tangga, 4 tangga, orang tak boleh naik, orang tak boleh datang. Allah tak tunjuk. Allah tunjuk pada ketika kita bertarung dengan nyawa, roh kita nak keluar. Itu ulama bagi tahu. Ya.
Jika Allah Subhanahu wa taala dia tunjukkan tentang neraka, tentang syurga, azab kubur, ula sujaul aqra, api neraka Allah. Kalau Allah tunjukkan kepada kita, maka manusia semua tak buat dosa. Tuan-tuan. Tuan buka kisah, buka dalam kitab Durratun Nasihin, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni dia beritahu dengan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku nak tangkap semua syaitan. Aku nak tangkap semua jin. Kata malaikat Jibril, jangan tangkap. Aku nak tangkap juga. Dia tangkap masuk dalam penjara. Semua jin syaitan, termasuklah jin ifrit, kena tangkap. Bila jin-jin syaitan ni kena tangkap, besok hari Nabi Sulaiman alaihissalam pergi ke pekan. Dekat pekan tak ada orang. Nabi Sulaiman tanya, mana pergi orang? Malaikat Jibril jawab, umat engkau ada dekat rumah, dia tengah berzikir. Dia tengah ibadat kepada Allah. Kenapa pula dia tak pergi pekan? Jawab malaikat Jibril, ni hadis kursi, tuan-tuan. Engkau dah tangkap jin, kau dah tangkap syaitan, syaitan laknatullah, maka manusia tidak digoda oleh syaitan laknatullah. Tuan-tuan, sebab itu kita ni baik. Yang jahat ni syaitan. Dia bisik kita, dia bisik, jangan datang masjid. Duduk rumah layan TV tengok TikTok Jangan datang masjid. Ya, pacak bendera je. Tu pacak bendera boleh, datang masjid tak boleh. Tuan-tuan. Jangan datang masjid, pergi ion aja. Tu tak datang. Ya, tapi macam mana masjid ni, tuan-tuan, rumah Allah ni, kita nak datang, tak nak datang, bila kita mati, orang pasti bawa kita datang masjid. Buka bab tentang umur. Manusia yang hidup dekat bumi, contoh manusia ni pada tahun ni umurnya 60 tahun. Masuk 2024, tukarlah tahun, bertambahlah umur 61 tahun. Masuk dalam kubur, kalau dia mati umur 60 tahun, nanti dia bangun daripada kubur, umur tetap 60 tahun. Takkan 62 tahun, takkan 63 tahun, tetap 60 tahun. Itulah kubur, tuan-tuan. Dalam ni ada yang tak mati. Semua mati bro. Semua mati. Tengoklah siapa mati dulu. Tuan-tuan. Mati tetap mati, tapi doa untuk orang mati tak boleh. Tiba-tiba nak masuk masjid, AJK tak pergi masuk masjid. Doakan AJK. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. AJK ni tak bagi aku masuk masjid. Matikan dia Ya Allah. Matikan dia AJK. Tak boleh, haram. Doakan untuk orang sakit tak boleh. Doakan untuk orang mati tak boleh. Hukumnya haram, tuan-tuan. Doa yang semua baik-baik tuan-tuan. Semua baik-baik Daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya. Suami, bab suami ni, dalam ni semua dah jadi suami. Bila dah jadi suami, buka dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu kena pelihara. Sembahyang kena belajar. Qasat tarat ta'yin mukarana urfiyah tawdiyah kamaliyah. Bab rukun, bab fardu kena belajar. Bab sunat apa? Sunat hayat kena belajar. Sunat muakkad kena belajar. Bab doa kunut walaupun dia sunat abad kena belajar bab doa kunut. Mula-mula kamu baca kuat. Lepas tu mula-mula imam baca. Lepas tu imam baca sendiri, makmum baca sendiri. Pasal apa? Kena tahu. Boleh kita muzakarah. Mula-mula belah kanan. Jangan tengok aku tak puas hati. Boleh? Dapat duduk, tak dapat berdiri sampai subuh. Boleh? Mampu Aku tak dapat ceramah lagi Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Kenapa? Baca sendiri, imam baca sendiri, makmum baca sendiri. Tuan-tuan, adakah dapat jawapan? Tuan-tuan dapat jawapan, dapat ilmu ni, tuan-tuan beruntung. Kalau tak dapat, sembahyang orang yang taklid. Taklid tu yang ikut-ikut orang. Sebab tu belajar ni wajib. Talibul ilmi faridatun. Satu lagi hadis, talibul ilmi talibur rahmah. Itu adalah hadis sebut. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana engkau lihat aku semayang.
Kena tahulah macam mana Nabi semayang. Ya. Nabi pergi masjid awal. Nabi suka iktikaf dekat masjid. Nabi semayang pakai serban. Nabi semayang pakai kain sugi. Dah, ya. Kata nego Nabi, nego Nabi ya. Dah, ya. Nabi semayang rapatkan saf. Saf rapat, tak ada genggang. Kalau genggang syaitan masuk. Nabi semayang kaki lurus menghadap kiblat. Dia punya jarak semua satu jengkal ya. Ni dengan ni satu jengkal. Kita tak ada. Macam semayang macam abang kawasan. Nabi kaki menghadap kiblat, kita tak ada. Kaki satu ke Kulim, satu ke balik pulau. Betul, ulama beritahu kalau semayang kamu tak lurus, macam mana kamu di luar semayang? Ulama beritahu. Tu orang dulu dia semayang dia kenal Tuhan. Orang dulu dia semayang dia ada ilmu. Akhir zaman orang semayang tak kenal Tuhan. Akhir zaman orang semayang tak ada ilmu. Betul, dalam semayang dia ada tafahum, tadabbur, tazakul dalam semayang. Tu orang dulu semayang dia macam tunggul. Macam tunggul semayang. Buruh ingat tunggul. Dan kita tak ada katak lalu lompat. Orang dulu kena Tuhan. Sifat 20 tu apa dalam kepala. Sifat mana ni? Bab uluhiyah, bab rububiyah, asma' wa sifat. Dia tahu bab tentang qadariyah, bab jabariyah, mu'tazilah, ahli sunnah wal jamaah, dia tahu. Tu orang dulu. Orang dulu tauhid kuat. Orang sekarang tauhid tak ada. Tauhid tak kuat. Nama Tuhan pun tak kenal. Nama Tuhan pun tak tahu. Tuan-tuan. Sebab orang dulu dia bertuhankan Allah. Orang sekarang dia bertuhankan duit. Tu yang dia tak boleh nak pergi masjid, tak boleh nak pergi surau sebab cari duit. Cari duit. Pergi pagi, balik malam. Kadang dah kerja pejabat, dah kerja kilang. Balik rumah, tak balik rumah pasangan bini yang abang minta maaf. Abang kena cari duit. Abang nak ambil nak kerja lebih ni. Nak bawa Ford Panda pula, nak cari duit. Nak hantar makanan kat rumah orang ni, nak cari duit. Duit ni kalau kita cari dunia, cari memang tak cukup. Memang tak cukup. Cari akhirat. Tadi aku jumpa seorang tok guru, tapi rahsia nama dia. Pergi rumah dia, makan dengan dia. Lama tak jumpa dia tuan-tuan. Ya, sama-sama mengaji dengan dia dulu. Dia cakap dengan aku, dia kata apa? Dunia ni kalau kita sibuk dengan dunia, akhirat tercicir. Bila akhirat tercicir, itu yang kadang semayang jadi lambat. Bila akhirat tercicir, itu yang tak ada masa nak menuntut ilmu. Bila akhirat tercicir, kadang kitab suci Al-Quran tak boleh nak baca. Tuan-tuan, ya? Kita kena muhasabah. Tuan-tuan, dia sebenarnya dia cakap tu bukan untuk dia. Sebenarnya dia cakap tu untuk aku. Dia ingatkan kita. Apa kata dia lagi? Orang mengaji dekat masjid, dekat surau, banyak orang sakit hati. Banyak orang jadi marah. Aku tanya kenapa orang sakit hati? Sebab orang sakit hati, hatinya berpenyakit. Bila hati kita berpenyakit, ulama' bagi tahu, ustaz dah cerita bab rukun dan hakam, kita jadi marah, kita jadi sakit. Kenapa? Hati kita berpenyakit. Tambah bulan ni banyak orang berpenyakit. Bulan ni banyak orang sakit. Bulan ni banyak orang jahat mulut. Bulan ni banyak orang buat dosa. Bulan ni banyak orang maki orang. Bulan ni banyak orang fitnah orang. Bulan ni banyak orang mengumpat orang. Ada dah hadis. Tuan-tuan. Orang yang memaki orang, orang yang mengumpat orang, orang yang memfitnah orang, orang ni tak masuk syurga. Hati-hati, jaga lidah, jaga mulut. Tuan-tuan kena syaitan, kena iblis. Iblis ni, namanya sebelum dia dilaknat, namanya Azazil. Sebelum dia dilaknat, dia menuntut dengan malaikat. Dia belajar dengan malaikat Allah, sampai dia alim. Iblis ni dia alim. Tuan-tuan, dia alim. Nabi mana dia boleh menyerupai? Cuma dia tak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman pun dia menjelma jadi Nabi Sulaiman, dia curi cincin Nabi Sulaiman. Ni iblis power tak power. Setakat AJK Masjid Almajaya, dia tak heran. Duk isap rokok tepi tu. Iblis tak heran. Iblis ni dia alim, ilmu dia power. Pada satu hari Allah himpun semua makhluk Allah di langit. Apa kata Allah? Ya. Sujudlah kamu kepada Adam. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Sebelum berlakunya kisah tu, itu yang mereka turun dekat bumi. Mereka turun dekat bumi, berlaku peperangan
di antara malaikat Allah dengan jin-jin yang berada dekat bumi. Tuan-tuan. Ya, ada jin yang sempat dapat tangkap, sempat tak dapat tangkap, tu lari dalam hutan, lari tepi laut, lari tepi tasik. Itu kata Allah, wahai penduduk langit, aku mencipta satu makhluk yang bernama Adam. Aku jadikan Adam itu daripada tanah yang hitam, tanah liat, dari 4 penjuru bumi. Jadi kamu sujudlah kepada Adam. Semua malaikat Allah sujud kepada Nabi Adam. Iblis tak mau sujud. Apa kata Iblis? Buat apa aku nak sujud dengan Adam? Adam dia jadi daripada tanah liat yang hitam, aku daripada api. Buat apa aku nak sujud dengan Adam? Maka Iblis dia ingkar perintah Allah. Maka Iblis dia dilaknat oleh Allah. Iblis dia dikeluarkan daripada syurga Allah. Itulah kali pertama Iblis menangis. Tuan-tuan. Ingat tu, Iblis dah duduk dalam syurga, dah merayau dalam syurga, dia dah melihat dalam syurga, dia dah keluar daripada syurga Allah sebab takabur. Sebab kita, tuan-tuan, kita duduk dekat dunia, kalau kita nak masuk dalam syurga Allah, jangan takabur. Kalau kita takabur, tak boleh masuk dalam syurga. Tuan-tuan, tu jumpa orang, Nabi ajar kita jumpa orang, Nabi suruh bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak ada Roblox polis, Roblox JPG baru nak bagi salam. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Dari mana? Tadi balik mengaji Masjid Al-Majaya. AJK ya? Ya, AJK. Ya dah. Roblox pun nak bagi polis. Jumpa siapa bagi salam, tuan-tuan. Kita doakan orang, orang tu doakan kita. Kalau dalam masjid, dalam rumah, kita nak masuk rumah bagi salam, Nabi cakap apa? Bila kita bagi salam, nak masuk dalam rumah, kalau dalam rumah tu tak ada orang, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau ada orang dalam rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan dasim dekat luar, dia tak ada masuk. Dia duduk kat luar. Dia kata apa? Cilaka orang ni. Dia tak bagi aku masuk dalam rumah. Dia tak bagi aku kencing kepala dia. Dia tak bagi aku kencing makanan dia. Dia tak bagi aku rosakkan akidah dia. Dia tak bagi aku rosakkan akidah dia. Dan dia tak bagi aku bisik dia. Agar dia berlaku cerai berai dalam rumah tangga. Nampak jahat syaitan. Tuan-tuan. Jangan tak bagi salam. Ya? Selalu bagi salam. Salam ni banyak kelebihan. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa baca? Nabi baca. Nabi baca semasa Isra Mi'raj. Allah jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah jawab. Penduduk langit pun jawab, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni kisah sahabat solat. Ya. Kita tak ada main baca. Itu baca tahiyat pun was-was. At-tahiyat. Imam nak bagi salam dah wirid. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi semua tu Imam nak habis dia at-tahiyat. Ikut sangat syaitan jahat, tuan-tuan. Itu yang Nabi suruh kita bersugi, agar kita bila bersugi, mulut kita wangi, mulut kita harum, maka kita didamping oleh malaikat Allah. Dan syaitan dia tak suka, jin tak suka, tuan-tuan. Ya? Nak tidur bersugi, bangun tidur bersugi, sebelum makan bersugi. Oh, banyak kelebihan bersugi. Tuan buka dalam satu pendapat, tentera Islam nak pergi berperang. Kata panglima perang, malam tadi siapa tak sembahyang tahajud? Angkat tangan. Duduk barisan sana. Siapa sembahyang tahajud? Duduk barisan sana. Di antara kamu siapa yang tidak ada sugi? Duduk barisan sana. Siapa ada kai sugi? Duduk barisan. Siapa yang tidak sembahyang malam, siapa yang tidak beramal dengan sunnah Nabi, jangan ikut aku pergi medan peperangan. Nampak tuan? Ini sunnah Nabi. Ya? Kita yang pelik kai sugi tak ada. Rokok ada, rokok. Nabi tu dalam poket ada apa? Kai sugi, sikat, minyak wangi. Nabi ada 3. Kita 3 lah. Lighter, rokok, handphone. 3 juga. Ya.
Ingat tu orang lelaki, ya. Ingat tu suami. Suami ni dia kena mahir bab hukum. Kena mahir, kena tahu bab darah haid, kena tahu bab solat. Kena tahu bab cerai berai, semua kena tahu. Dan suami tu kena dia boleh mengajar isteri. Kalau dia tak boleh mengajar isteri, malam macam mana ada majlis ilmu fardu ain, tuan-tuan kena bawa bini datang masjid belajar ilmu fardu ain. Kalau tuan-tuan tak bawa, dia tak tahu bab ilmu fardu ain, nanti di padang mahsyar, isteri tuan-tuan, isteri kita akan dakwa kita. Apa dia jawab dengan Allah? Ya Allah, ni lelaki ni lelaki ni tak ajar aku ilmu tentang bab darah haid. Dia tak ajar aku ilmu tentang solat. Dia tak ajar aku ilmu tentang puasa. Dia tak suruh aku tutup aurat. Dia tak suruh aku perbanyak baca Al-Quran. Seret dia ke dalam jurang api neraka Allah, ya Allah. Dia sibuk dengan konvoi motor, sibuk dengan vape dia, sibuk dengan TikTok dia je ni. Dah. Jawab besok dengan Tuhan. Aku anak bini aku ajar, tuan-tuan. Ya. Setiap Selasa malam Rabu, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, mengajar di rumah. Start malam besok tuan-tuan. Ya. Mengajar 4 kitab. Salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semua. Apa tu isteri yang taat dengan suaminya, kebajikannya dunia dan isinya. Itu belajar 4 mazhab. Aku dah cerita dengan tuan-tuan. Bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, kerja rumah, masak nasi, sapu rumah, basuh baju, buat susu anak, kemas bilik, semua suami kena buat. Sekarang siapa buat? Bini buat. Bini tak wajib buat, tapi bila suami suruh baru jatuh wajib. Kalau suami suruh dia tak buat, baru jatuh haram kat atas dia, baru dia berdosa. Kalau suami tak suruh, suami tak suruh, dia tak wajib buat. Tuan-tuan. Contoh balik pada masjid, tiba-tiba buka-buka tudung saji atas meja, makanan tak ada, kosong. Mangkuk kosong. Tak boleh makan bini. Apa tak masak Kenapa tak abang siapa Suami hang tak? Kalau tu nak masak malah orang balik penat balik mengaji dah, tadi mengaji kena bantai dengan ustaz. Lapar ni. Tahu lapar dia ya. Kalau bini ni orang di ilmu, kalau bini ni orang soleh, bini ni alim berilmu, dia jawab apa? Bang, memanglah kita kena makan, ya. Harus kita makan. Tapi ayang tak wajib masak sebab abang tak suka ayang masak. Ayang tak berdosa, sepatutnya yang masak nasi ni abang bukan ayang. Nak jawab apa? Lawan. Lawan. Masuk neraka jahanam. Boy. Sikit-sikit kata bini nak ke jahanam. Bini nak ke jahanam macam dia mendekat Malik, macam dia penjaga neraka. Tuan-tuan. Neraka tu milik Allah, syurga tu milik Allah, tuan-tuan. Ya, ada orang yang melawan hukum Allah, dia dimasuk dalam syurga Allah. Ada orang ni ahli zikir, ahli ibadat, rajin puasa, Allah masuk dalam neraka. Ada, tuan-tuan. Allah tidak memandang pakaian kamu, Allah tidak memandang ilmu kamu, Allah memandang hati-hati kamu. Betul? Tuan-tuan. Betul, hati kena baik. Jumpa orang kena baik. Dengan binatang kena baik. Belum pukul 9. Yang tengok aku tak puas hati, tuan-tuan. Tuan-tuan rumah dekat tuan-tuan. Aku daripada Terengganu ni, daripada Kemaman. Balik rumah sekejap, cabut atas ini, tuan-tuan. Ya. Bermula dalil. Dalil ni banyak. Ya. Ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Banyak dalil. Lepas tu ulama beritahu hebat macam mana lah orang ni, banyak duit, banyak harta, banyak bini, ya, banyak pengikut, banyaklah apa dekat dunia dia ada, banyak tanah. Nanti dia mati semua tak ikut. Kalau orang tanya apa dalil? Dalil dia masuk dalam kubur tak ikut itulah dalil. Enggak. Itulah dalil dia. Masuk dalam kubur semua tak ikut. Hang ada Y suku, ada Y16, ada RZ, ada motor apa mati orang tak bawa motor, tuan. Duduk dalam seorang. So tengok dalam kubur ni, nanti waktu pagi ada sarapan pagi, ada breakfast. Nanti tengah hari malaikat datang, malaikat tanya, hang nak makan apa? Ada tengah hari ni menu apa? Tu tengok malaikat datang tanya menu
Dalam kubur nanti lain tak ada. Malaikat tanya, hang lain apa? TikTok ke? Hang lain apa? SOS ke? Selcom ke? Maxi? Dalam kubur ni kena godam. Tuan-tuan. Yang rehat dalam kubur ni orang soleh. Tuan-tuan. Bila umur 15 tahun, meninggalnya anak Adam, bila dia cukup umur akil balik aja, maka buku catatan dah ada. Tuan-tuan, tu budak tu yang baju oranye tu tak ada buku catatan. Kita dah ada buku catatan. Tu 1 Muharram, bulan ni 1 Muharram, 1 Muharram tukar buku. Tukar buku. Satu buku, dia punya jauh, lambaran dia sejauh mana mata memandang. Itulah buku catatan. Ya, malaikat tulis. Belajar, 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 lepas maghrib, belajar, belajar. Oh, tidur, tidur, tidur. Tengah belajar, tidur, 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 tidur. Keluar sekejap, isar rokok, isar rokok, isar rokok. Malaikat tulis semua bro, tak ada tak pernah tak tulis. Tak pernah tinggal. Satu pun tak pernah tinggal. Ya? Sebab itu ulama bagi tahu, seandainya kamu aib kamu di akhirat, Allah tak buka aib kamu, ya. Ulama bagi tahu perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun. Ya. Perbanyaklah istighfar, tuan-tuan, perbanyak minta ampun, ya. Tak usah pun, sebab tu dalam poket kena ada tasbih, tuan-tuan. Pergi kerja macam mana kena ada tasbih. Ya. Pion buat tasbih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tengok paha lagi besar. Astaghfirullahaladzim. Besar paha, Allah Akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan nampak paha amat, alhamdulillah. Rezeki sungguh ni, alhamdulillah. Tengok aurat perempuan, sekali tengok, sekali rambang, ya, dosa kecil. Bila tengok lama-lama, dosa besar. Faham? Tuan-tuan. Sebab itu duduk pekan ni bahaya. Duduk pekan ni, pahala ibadat kita banyak habis. Tuan-tuan fikir sendiri, kita semayang berapa minit? Duduk kedai mamak, kedai Ali depan tu. Tuan-tuan, aku tak tahu kedai Ali depan tu. Ya, makan tak pernah free, tuan-tuan. Ya. Kedai Ali makan. Dia amoy datang seluar pendek, ada orang lelaki seluar pendek. Ya. Fikir ya, berapa lama duduk kedai makan, berapa lama duduk kedai, masuk mall, berapa jam kita nampak benda tak elok, berapa kita duduk buat benda elok, berapa lama. Itu yang ulama-ulama dia uzlah. Uzlah ni, ya, hijrah tu, uzlah lain, mujahadah lain, ya. Hijrah lain, itu dia berpindah. Hijrah daripada duduk kat kampung biasa, dia pindah ke hutan, dia buka madrasah. Sebab tamu tengok benda-benda haram. Duduk dalam hutan, tengok paha beruk. Paha beruk, paha ayam hutan, paha babi. Ya? Ya? Tengok babi tak berdosa. Tengok babi tak berdosa. Pegang babi baru berdosa. Kalau pegang tanpa maslahat. Kalau tak ada maslahat segi hukum, tiba-tiba pegang babi, maka haram, tak boleh. Okay? Tengok perempuan yang bukan mahram kat atas dia, kita tengok harus. Kita pegang tanpa maslahat, haram. Tapi tengok perempuan lama-lama, haram. Tuan-tuan, ya. Itu kena tahu, sebab tentang haram. Haram dia ada dua kaedah. Haram li zati, haram aridi. Haram dengan zat, haram dengan yang mendatang. Ada faham? Bermula dalil yang menunjukkan atasnya. Menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui. Badui. Zaman orang badui ni orang hitam, rambut kerinting macam orang Afrika atau orang badui. Tuan-tuan, ya. Orang badui ni tak lawa. Ya. Sama juga Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tak lawa. Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan, badan dia penuh dengan sopak. Ya, dia tak lawa. Tapi bila dia bawa mak dia pergi ke Mekah, dia gendong maknya daripada Yaman sampai ke Mekah, penyakit sopak dia baik, tinggal satu tanda je dekat dada. Uwais Al-Qarni ni, dia jalan dekat bumi orang tak kenal dia. Tapi dekat langit semua kenal.
Itu Uwais Al-Qarni. Itu tapak Uwais Al-Qarni, anak yang soleh, anak yang soleh. Dia dengan mak tak pernah sakit hati mak. Mak dia gendong mak dia sampai Mekah. Dia tawaf. Tuan-tuan, ya. Dia taat sangat dengan mak. Tuan-tuan, itulah Uwais Al-Qarni, ya. Sampai Nabi cakap apa? Kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia. Kalau minta hujan, sekarang hujan. Itulah Uwais Al-Qarni. Doanya cukup mustajab. Dia pernah datang rumah Nabi, tapi tak sempat jumpa Nabi. Dia duduk di Yaman. Di Yaman ni bumi Aulia, tuan-tuan. Ya. Tengok di Tarim, Yaman. Tengok pada para habib. Banyak keturunan Nabi, tuan-tuan. Ya. Dia datang Madinah. Itu pun ditanya dengan mak dia dulu. Mak, nak pergi Madinah, nak pergi rumah Nabi. Buat apa? Dengar cerita Nabi, gigi Nabi patah. Dia dengar gigi Nabi patah, tuan-tuan. Dia duduk kat Yaman tu, jauh. Yaman nak ke Madinah, jauh, tuan-tuan. Boleh ke mak? Mak dia kata, pergilah. Boleh ke mak cakap betul-betul boleh ke tak boleh? Mak ni kat rumah siapa nak jaga? Tak apa, kau pergilah sebab kau nak jumpa Nabi. Mak, tuan-tuan. Mak ni, mak pun orang soleh. Pergi lah. Sampai rumah Nabi, bagi salam. Assalamualaikum. 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 3 kali. Keluar seorang perempuan. Ummul Mukminin, isteri Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda, kau cari siapa? Aku cari Nabi. Aku dengar khabar kata gigi Nabi patah. Ya benar. Gigi Nabi patah di medan peperangan. Aku nak jumpa dengan Nabi. Jawab Ummul Mukminin, baginda tak ada. Baginda masih di medan peperangan. Belum balik lagi. Kalau macam tu aku tunggulah. Kadang kau tunggu lambat lagi 6 bulan baginda balik. Nampak tuan-tuan, ya? Kalau macam tu aku balik. Kalau macam tu sebelum aku balik, tolong beritahu dengan baginda, aku pemuda daripada Yaman, nama aku Uwais. Boleh sampaikan salam aku dengan baginda. Dia balik lah. Itu yang baginda balik pada medan peperangan. Ummul Mukminin cerita tentang seorang pemuda ni. Apa kata Nabi? Itu adalah pemuda yang soleh. Tapaknya di bumi, orang tak kenal. Dia berjalan di bumi, orang tak tahu. Tapi penduduk langit kenal siapa dia, Uwais Al-Qarni. Dah, ya. Budak sekarang dengan mak ayah, macam mana? Telefon mak tak pernah. Ziarah mak tak pernah. Datang jumpa mak sebulan sekali. Ya. Alasan apa? Apa alasan? Rumah jauh. Konvoi motor boleh setiap minggu. Konvoi pergi Melaka, konvoi pergi Terengganu, konvoi pergi Langkawi. Setiap minggu boleh konvoi. Ya. Bagi mak duit tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh bagi mak duit. Repair motor boleh. Tukar exhaust motor boleh. Beli helmet mahal boleh. Bagi mak duit tak boleh. Telefon mak minta duit dia ada. Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa? Sihat? Sihat. Apa hal? Mak pinjam duit. Ya, telefon mak pinjam duit. Tapi pinjam memang tak bayar sampai kiamat. Tuan-tuan, ya. Budak sekarang, tuan-tuan. Budak sekarang banyak bodoh. Tuan-tuan. Itu yang buat itu ajaran sihat tu. Ya. Dia kata Nabi Muhammad itu Tuhan, Allah itu Muhammad. Dalam YouTube, dalam media sosial kau berani lah cakap dekat rumah, cakap depan ni. Ni sihat ni. Hantar aku sihat. Ya, ni sihat. Ni zaman 2023. Besok tahun naik tahun. Ya, tu ajaran incredible hak pula, tuan-tuan. Orang makin sesat. Ya, mengaji tak mau, belajar tak mau, datang masjid tak mau, jumpa ulama tak mau, jumpa imam tak mau, jumpa AJK masjid tak mau. Dia cakap duit. Duduk kedai mamak, duduk main tengok wifi, duduk main game. Malam-malam pukul 4 pagi baru balik. Ya, subuh biar awak, bangun pukul 10, tuan-tuan. Mana ada budak muda? Semua budak tua, Pak. Ada budak muda? Mana ada, semua budak tua, tuan-tuan. Ini budak muda kebetulan ni sampai. Kebetulan datang. Ya, main. Kalau tidak dapat dalam hadis sebut. Waladun solehun. Anak yang soleh. Bapak mati, mak mati. Anak dia kena mandikan jenazah mak ayah. Bukan AJK masjid. Bukan orang hospital.
Bapak mati, mak mati, anak kena jadi imam dekat masjid. Jadi imam main jenazah, mak mati, ayah mati. Bapak, mak meninggal dunia, bapak mati, mak mati, anak ni kena pikul jenazah. Dia kalau 8 orang anak, tak bagi orang lain pikul. Dia pikul sendiri, hantar kubur. Mak dia meninggal dunia, dia tak bagi orang lain pegang. Jangan pegang, ni makku. Biar aku sendiri turunkan mak aku, jenazah mak aku dalam liang lahat. Jangan pegang mak aku. Dia sendiri turun. Imam nak baju terkin. Imam, jangan baju terkin. Aku anak ni mak aku yang meninggal. Bagi aku baju terkin. Ya. Oh, betul, tuan. Imam baju terkin, dapat pula imam tua. Tuan, nama Mbak. Yang mati kuliah itu aksiden semalam. Ya. Bagi orang muda. Bagi laluan pada orang muda. Tuan, orang tua yang dah berumur rehat. Duduk belakang, perhati je. Budak muda jadi imam, tok siap bagi budak muda tonyoh jamban tu. Orang tua yang dah tak larat ni rehat je. Tolong bagi tahu arah tak bersih jamban tu, basuh elok-elok. Hang budak muda kan, kedekat kuat lagi sihat, basuh betul-betul. Aku ni tok siap lama sini ni. Aku orang tua pun larat cuci, hang muda dia tak larat, cuci elok-elok. Orang tua arah betul. Faham sikit lagi tuan-tuan, ya, jangan tengok aku tak puas hati. Faham tengok macam nak marah jangan marah, jangan tak puas hati dengan aku. Ada hadis ni, aku baca sikit tuan-tuan, ya, bagi tuan-tuan faham. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa, kaifa, qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghaibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Ya, lepas ni aku berhenti. Jauhkan dirimu dan takutlah mengumpat. Jangan mengumpat. Tuan-tuan jangan umpat aku. Tuan-tuan umpat aku, tak boleh masuk syurga. Aku umpat tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan umpatlah ustaz mana sekalipun, tak boleh masuk syurga. Sebab ada salah dengan manusia. Nanti aku beritahu tu, bulan ni banyak orang buat salah. Duk maki orang sana, duk maki orang sini. Tuan-tuan, duk kedai makan, duk kedai mamak, duk maki orang. Apa ni? Duk pacak bendera kawasan perumahan kita pula. Apa dia ni? Jangan main tuan-tuan, ya. Ni cerita buat hukum. Ya. Dengan manusia. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Hablu minallah wa hablu minan nas. Ya. Jauhkan dirimu dan takutlah mengumpat. Kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Orang ni berzina. Ya, tengok dalam hadis ni. Ada orang bertanya dengan Rasulullah, bagaimana ia lebih teruk? Jawab Rasulullah SAW, seseorang itu kadang-kadang ia berzina dan ia bertaubat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu tiada diampun dosanya sehingga diampun oleh orang yang diumpatnya. Ya, sebab itu tuan-tuan belajar bab talak. Talak hidup, talak mati lain. Talak mati, bila suami dia mati, kalau jika suami dia mati, nanti dia jumpa di padang mahsyar. Kalau suami dia mati dengan cara, maksudnya suami dia mati, dia tak derhaka dengan suaminya, nanti dia jumpa dengan suaminya. Kalau dia derhaka dengan suaminya juga, dia jumpa juga di padang mahsyar. Sebab ada perkiraan, sebab dia derhaka dengan suami. Kalau belajar buat tentang satu kitab lagi, salah satu kitab Furu'il Masail dan kitab Majmu' Syarul Mahadzab pun ada. Anak dia derhaka dengan mak dan ayah. Contohlah anak ni jadi mutawif sekalipun. Kalau perempuan jadi mutawifah dan dia baik jadi ustazah. Ya, anak lelaki dia jadi ustaz. Tapi masa maknya hidup, bapaknya hidup, dia derhaka dengan mak dan ayah. Ulama bagi tahu nanti di padang mahsyar anak ni tak boleh masuk syurga lagi. Dia kena jumpa mak ayah dia dulu. Kalau mak ayah dia maafkan dia, baru dia boleh masuk syurga. Mak ayah tak maafkan dia,
dia masuk dalam neraka. Sama juga kita, contoh, aku ada salah dengan seorang manusia, aku kata dia macam-macam, aku maki dia, aku hina dia, aku kutuk dia, ya. Pergi kubur dia, nangis depan kubur, nangis kat pertunasan. Haji, anak minta maaf, Haji. Ya. Anak banyak dosa, Haji. Menangislah yang mata darah sekalipun tak selesai. Jumpa bini dia, minta maaf dengan bini dia. Hajah, puan, saya ada salah dengan suami puan, dengan jenazah ni ada salah, maafkan saya. Bini dia maaf pun tak selesai, dia kena minta maaf dengan si mati. Macam mana nak minta maaf kalau orang ni nak mati? Jumpa nanti di padang mahsyar. Hati-hati dengan orang, tuan-tuan. Itu dalam hadis sebut, orang ni lagi satu langkah nak masuk syurga. Satu langkah nak masuk syurga, kata malaikat, nanti dulu. Kenapa aku nak masuk syurga dah ni? Kenapa tahan aku? Ya, kata malaikat, wahai penduduk-penduduk di padang mahsyar, ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah ni nak dibawa ke dalam syurga. Ada sesiapa lagi nak tuntut apa dengan dia sebelum dia masuk syurga? Keluar seorang. Ya Allah, aku nak tuntut dengan dia. Dia ada salah dengan aku masa dia hidup dekat dunia, taman begian-begian, tahun begian-begian, dia maki aku. Tanya. Taman mana? Taman begian. Lorong mana? Lorong begian. Maki pasal apa? Aku nak masuk sempang. Dia maki aku. Dia kata, bodoh. Tuan-tuan, bahaya, tuan-tuan. Hati-hati lah. Ya? Jangan maki orang, jangan hina orang. Sebab itu anak tak boleh maki mak, tak boleh maki ayah. Ayah tak boleh maki anak. Isteri tak boleh maki suami. Suami tak boleh maki isteri. Cucu tak boleh maki atuk nenek. Atuk nenek tak boleh maki cucu. Tak boleh. Kalau maki hukumnya haram. Berdosa. Tuan-tuan, tak boleh. Ya, Nabi larang. Nabi tak bagi. Ya, ada setengah mak, dia kata apa? Bodoh. Kalau aku tahu aku tak mau lahirkan kau. Penat aku jaga kau. Perangai tak berubah. Lebih teruk daripada syaitan. Macam mak tu kawan dengan syaitan. Ya? Macam dia tahu lah perangai syaitan. Lebih teruk daripada syaitan. Bila mak tu sebut macam tu, tuan-tuan, ulama cakap apa? Ada dalam kitab. Ulama cakap apa? Bila mak tu kata menyesal, contohlah anak itu umur 17 tahun. Daripada anak tu lahir sampai umur 17 tahun, pahala mak ni habis. Betul, hati-hati ya, tuan-tuan. Sama juga suami. Ya, suami jangan cakap yang tak elok dengan bini. Menyesal abang bagi hang duit. Abang tahu abang tak bagi hang duit. Sejak kahwin dengan hang menyesal. Habis pahala suami daripada dia kahwin 10 tahun kosong. Ya. Hati-hatilah percakapan. Orang tua-tua cakap apa? Pasal lidah badan binasa. Yang itulah, hati-hati tentang percakapan. Baiklah tuan-tuan, aku rasa cukup sampai kat sini. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Tuan-tuan tanda ya. Kita baru baca satu huruf, satu baris. Satu baris, 1 bulan. Satu baris, 1 bulan. Wallahu a'lam. Tahun berapa kita hatam? Tuan-tuan, ya. Masih lagi muka surat 4, baris yang ke-9 daripada atas. Ke-9 ke-10. Tuan-tuan tanda. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Tuan-tuan dah habis kasri kejang, boleh ambil kat luar. Tuan-tuan kasri kejang. Jangan tak ambil. Ya. Di Masjid Sungai Tiram. Ada seorang hamba Allah, mak dia meracau. Mak dia meracau. Meracau, cakap seorang. Dia ambil kasri kejang. Dia colek lidah mak dia. Mak dia muntah. Muntah keluar habis. Tuan-tuan. Lepas tu kasri kejang ni, dia boleh detect. Ada benda yang tak elok, dia boleh keluarkan. Ni kelebihan kasri kejang. Kalau tuan-tuan rasa kadang menuntut ilmu malas, ya kadang nak menghafal susah, colek, hidu. Sedut. Sebab ulama' bagi tahu, alim kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar, dia mencerdikkan akal. Menenangkan jiwa tentang kasri kejang. Tapi hati-hati ya, sebab dalam hadis sebut kasuri daripada perut kejang, bukan kasri bunga, bukan kasri susu. Ya, tuan-tuan boleh ambil dekat luar sama satu. Ambil lah, ambil. Jangan tak ambil. Tapi dah ambil bayar. Ya, ambil tak bayar aku kejar. Faham ya? Untuk cari dana sekolah, tuan-tuan ya. Sekolah kami ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada orang susah, ada mualaf. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pembelian tuan-tuan tu dan tuan-tuan derma tu semua untuk madrasah. Kalau tuan-tuan ada lalu Selangor, singgah Syekh kita selalu singgah tuan-tuan dengan Ustaz Wadi. Ya, singgah madrasah tuan-tuan. Kalau rasa nak jumpa orang gila, pergi sana.
Orang gila sana tak kacau orang. Tuan-tuan, dia doa dengan tuan-tuan ni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagi tahu hajat apa? Bang, tolong doakan saya ni pemalas sikit. Kalau belajar saya suka duduk jauh-jauh. Dia doakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Orang ni belajar suka duduk jauh-jauh, suka duduk kat dinding, dekatkan dia dengan ulama. Nanti dia doa. Tuan-tuan pergi sana. Macam tuan-tuan belajar ni, jauh. Oh, baik duduk kolah tau. Duduk kolah. Duduk dalam kolah, lagi bagus. Faham Orang belajar duduk jauh-jauh, pahala sebesar telur cicak. Faham? Banyak kali aku cakap dah. Orang menuntut ilmu duduk dekat-dekat, pahala sebesar gunung Uhud. Faraji'na na'amal salihah inna muqinun. Ada roh macam ni. Naik. Kan baru ni ada seorang ustaz meninggal tengah mengajar. Di Kemaman. Dia mengajar di Shah Alam. Dia di Kebumi di Kemaman, di Terengganu. Tuan-tuan. Bila kita nak mati, roh macam ni naik sampai dia perut, dia berombak. Nanti kita semua mati, tuan-tuan. Ni bukan bohong ni. Buka kitab jenazah, berombak. Gup naik sampai sini. Allah bagi kesempatan kita lihat. Kita orang nak mati tengok atas. Allah bagi masa sekejap. Kalau kita yang melanggar perintah Allah, Allah tunjuk ula sujaul akrab. Allah tunjuk azab kubur. Allah tunjuk malaikat mungkar nakir. Allah tunjuk azab neraka. Kalau dia orang soleh, Allah tunjuk Bila dari syurga Allah, tentang mahligai dalam syurga, Allah tunjuk. Tu orang nak mati tengok atas. Dia mati. Roh nak keluar. Roh keluar. Bila roh keluar, senyap. Macam aku cakap ni roh. Itu roh dia panggil dalam kitab tasawuf, dia panggil roh jasmaniah. Ya, roh rohaniah. Roh rohaniah ni dia ada makanan. Tuan-tuan, ya. Dalam hadis sebab apa? Lepas ni aku tutup. Siapa mati, ustaz tu dia meninggal dunia tengah baca kitab, tengah cerita bab kiamat. Nanti dia bangun daripada kubur, dia pegang kitab. Ni hadis sahih. Siapa dia mati tengah baca Quran, dia bangun daripada kubur, dia pegang Quran. Siapa mati tengah sembahyang, Allah, Sami Allah, Alhamdulillah. Dia bangun daripada kubur, tengah menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ni hadis sahih. Ya. Kalau bangun, kalau masa dia hidup, mati tengah isap rokok. Tapi bangun bila kubur tengah isap rokok. Tak reti-reti isap rokok. Malaikat tanya, kenapa mati tengah isap rokok bro. Hati-hati orang isap rokok duduk tepi tebing. Faham? Baik, aku cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi setiap Ahad minggu yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabas sirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.